Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini, hari Rabu, 23 hari bulan Jun tahun 2021, bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 Gemilang. Tajuk kita pada pagi ini adalah uniknya budaya kita. Ini adalah tema baru ya. Tema baru, tema 4 ya. Okey. Cikgu ingin kamu baca bismillah, baca doa, penerang hati, doa, belajar. Okey, mari kita buka buku teks, muka surat 63. Ya, seperti yang mana cikgu kata tadi, ini adalah tema baru, tema 4 iaitu kebudayaan kita. Okey, mari kita lihat dalam gambar ni. Di sini ada peta Malaysia. Peta Malaysia ini adalah Semenanjung, ini adalah Sabah dan Sarawak. Okey, sementara yang ini adalah peta Semenanjung Malaysia. Okey, dan Johor berada di bawah sekali. Okey. Di dalam peta ini, di dalam peta ini dan di gambar ini terdapat banyak sangat kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Terdapat pelbagai kebudayaan rakyat taman negeri-negeri di Malaysia. Okey, kita pergi kepada yang di Semenanjung Malaysia dulu, iaitu di negeri Selangor. Okey. Di negeri Selangor terdapat kota Darul Ehsan negeri Selangor. Kemudian tarian Dabus negeri Perak yang kita akan pelajari nanti Okey, seterusnya Muzium Kaca Pulau Pinang, Baju Kurung ke Kedah. Kemudian Masjid Beijing negeri Kelantan. Okey, kita pergi kepada negeri Sarawak. Rumah Panjang negeri Sarawak ya. Rumah panjang ni hanya terdapat di negeri Sarawak aja, di negeri-negeri lain tak ada ya. Okey, kemudian Amplang negeri Sabah. Amplang negeri Sabah. Amplang di Sabah ni hanya terdapat di Sabah saja ya. Okey, itu adalah kebudayaan masyarakat Malaysia yang terdapat di negara kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku teks muka surat 64. Okey. Yang tadi yang cikgu cakap tadi, tarian Dabus. Okey, tarian Dabus. Tarian Dabus ini terdapat di negeri mana? Terdapat di negeri Perak. Okey, mari kita baca dialog. Dialog apa? Dialog di antara Yahya dan kawannya. Okey, Yahya pun berbual dengan kawannya. Kawan-kawan, semalam saya telah menonton tarian Dabus di televisyen. Kawannya pun bertanya, Yahya, apakah itu tarian Dabus? Yahya pun menerangkan. Penerangannya berada di kawasan yang ada di kotak hijau. Yahya pun menerangkan apa dia tarian Dabus. Okey. Tarian Dabus. Okey, di sini cikgu telah senaraikan cikgu telah tuliskan secara ringkas berdasarkan maklumat yang diberikan. Maklumat yang diberikan di mana? Di kawasan yang di petak hijau. Okey. Okey, cikgu mau nak kamu baca sama-sama dengan cikgu. Boleh? Okey, kamu ikut Kamu ikut bacaan cikgu bersama-sama. Okey. Tarian ini tarian tradisional negeri Perak. Tarian ini menggunakan alat muzik seperti gong, kompang dan rebana yang menggabungkan tarian, muzik dan nyanyian. Penari membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus, iaitu besi tajam yang mempunyai cincin di sekeliling bahagian atasnya yang menonjolkan ciri-ciri pahlawan yang berani. Okey. Cikgu ingin kamu nanti rakamkan bacaan kamu. Kamu baca 2 ataupun 3 kali. Kemudian bila kamu dah lancar, kamu rakamkan bacaan kamu ini mengenai tarian Dabus yang cikgu telah berikan tulisan berwarna merah ini. Kamu rakam dan hantarkan pada cikgu ya.
Okey. Kenapa tarian ini dinamakan tarian dabus? Kerana semasa menari, penari-penarinya membawa sejenis alat yang dinamakan anak dabus. Ya, alat ni adalah besi tajam yang ada cincin di sekeliling bahagian atasnya yang menunjukkan bahawa penari-penari tersebut adalah pahlawan yang berani. Okey, muka surat 65. Okey, muka surat 65 ini dialognya mengenai nasi ambeng. Okey, di antara Some dan juga Ibu Hana. Okey, cikgu nak kamu baca juga yang ni Baca dan kita akan fahamkan apa yang dimaksudkan dengan nasi ambeng. Okey. Kita baca sekarang. Okey, Some. Amboi, wanginya bau masakan makcik. Makcik masak apa? Ibu Hana pun menjawab, makcik sedang memasak nasi ambeng. Makcik, apakah nasi ambeng? Ibu Hana pun menerangkan, nasi ambeng ialah makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi putih yang dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Antaranya termasuklah mi goreng, ikan masin, sambal, serunding kelapa, tempe dan ayam goreng. Some bertanya lagi, apakah keistimewaan nasi ambeng, makcik? Ibu Hana menjawab, nasi ambeng istimewa kerana setiap hidangan akan dimakan secara beramai-ramai. Situasi ini dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Barulah saya faham. Terima kasih, makcik. Okey, jadi di sini terdapat idea utama dan juga idea sampingan. Daripada idea utama dan juga daripada idea sampingan tu, maka akan dapat idea keseluruhan. Idea keseluruhan tu maksudnya adalah dia punya tajuk. Okey, di bahagian atas tu awak nampak kan tak ada tajuk dia. Jadi keseluruhannya dapatlah disimpulkan di sini bahawa tajuknya adalah apa dia? Ya, nasi ambeng. Okey, mari kita tengok isi-isi utama dan juga isi sampingannya. Okey. Yang pertama, perkataan ataupun frasa-frasa yang digariskan di sini. Yang pertama dalam kotak hijau, makanan tradisi masyarakat Jawa. Okey. Idea utama yang seterusnya, dihidangkan dalam dulang dengan makanan lain. Okey, dan idea yang utama yang ketiga adalah mengeratkan hubungan persaudaraan. Jadi, dalam kotak yang berwarna merah, apakah tajuk yang sesuai berdasarkan petikan ini? Tajuk dia yang sesuai ada kesimpulannya dan idea keseluruhan teks ni adalah nasi ambeng. Okey, jadi keseluruhan idea utama bagi teks ini ataupun petikan ini adalah nasi ambeng ya. Okey. Faham? Okey, seterusnya muka surat, kita pergi kepada buku aktiviti muka surat 71. Ini sama juga macam tarian dabus, tapi ini adalah tarian cempaka sari. Okey, mari kita baca maklumat yang berada di atas dulu. Terkenal di negeri Perak, dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas tekat. Okey. Dialog yang pertama, Aiman. Selamat pagi, Suraya. Lihatlah tarian ini. Nama tarian ini ialah tarian apa? Tarian dabus ataupun tarian cempaka sari? Ya, tarian cempaka sari. Suraya pun menjawab, selamat pagi, Aiman. Tarian ini sangat terkenal di negeri Perak. Dekat sini dah tuliskan di negeri Perak. Tarian ini dicipta. Okey, jawapannya cikgu dah tuliskan. Tarian ini dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Biasanya
Biasanya apa? Biasanya kamu ada jawapannya di sini. Biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Penarinya apa? Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas dekat. Okey, untuk soalan yang seterusnya, apakah tarian tradisional lain yang kamu tahu? Apa tarian tradisional yang kamu tahu? Ada tarian zapin, ada tarian dabus tadi pun kamu boleh tuliskan. Terpulang pada kamu tarian tradisional lain yang kamu tahu. Okey, selesai muka surat 72. Kita pergi kepada muka surat 70. Selesai tadi muka surat 71, kita pergi muka surat 72. Okey, muka surat 72 sama seperti nasi ambeng yang tadi cikgu terangkan. Dia ada idea utama dan idea sampingan. Dan kemudian dia ada idea keseluruhan. Idea keseluruhan itu adalah tajuk dia, ya. Okey, seterusnya. Di sini apa tajuk dia? Enaknya selera utara. Okey, nanti kamu baca dan kamu fahamkan. Ini mengenai Ibu Sulaya yang masak masakan utara ataupun selera utara. Okey. Dia terbagi, ini adalah peta pokok, ya. Okey, di sini dia bahagikan kepada makanan sebelah kiri dan juga pencuci mulut sebelah kanan. Kemudian bawah sekali adalah tajuk dia ataupun idea keseluruhannya. Okey. Makanan ni cikgu bagi contoh adalah nasi putih. Nanti awak boleh baca dan awak akan dapat jawapannya yang berada di perenggan nombor 2. Kemudian pencuci mulutnya cikgu bagi contoh adalah pulut mangga. Di sini ada banyak, ya. Ada agar-agar, ada kuih bunga, ya. Kamu tuliskan. Kemudian keseluruhan idea keseluruhannya adalah selera utara. Maksudnya makanan masakan makanan utara, ya. Okey, selesai buku aktiviti 72, kamu pergi kepada aktiviti 73. Okey, di sini idea keseluruhannya kamu baca makanan tradisi kaum Melayu, makanan tradisi kaum Cina dan makanan tradisional kaum India, dan kamu akan dapat idea keseluruhannya. Cikgu bagi contoh, satu idea keseluruhan adalah makanan tradisi kaum Melayu. Kamu boleh faham dan kamu akan tahu apa dia makanan-makanan tradisi dan tradisional sesuatu kaum di Malaysia. Okey, setakat itu saja. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan dan dapat menjawab dengan cemerlang dan gembira. Okey, setakat itu saja.